Keluarga mangsa nahas pesawat tunggu keputusan bedah siasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Shah Musa. Perkembangan insiden pesawat ringan terhempas di Kapar, Selangor. Mayat mangsa nahas pesawat kini masih lagi berada di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang. Untuk perkembangannya, kita bersama Zanariah Zainal Abidin di sana. Silakan Zana. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Perkembangan terkini mengenai nahas pesawat ringan yang terhempas di ladang kelapa sawit di Kampung Tok Muda Kelang, Kapar, di mana untuk perkembangan pihak hospital memaklumkan proses bedah siasat ke atas kedua-dua mangsa akan dibuat esok pagi pada pukul 8 pagi nanti. Turut dipahamkan pihak polis juga akan memberi penerangan ringkas kepada waris mangsa mengenai proses bedah siasat ini dan proses pengecaman juga akan dilakukan pada esok hari. Dan pihak polis telah mengesahkan dua mangsa nahas udara pesawat ringan yang terhempas itu adalah masing-masing dikenali sebagai Daniel Yi Siang Kon 30 tahun dan Roshan Singh Raina 42 tahun. Kedua-dua mangsa tiba di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Kelang ini di Jabatan Forensik kira-kira pukul 8.45 malam tadi. Pesawat ringan itu berlepas dari lapangan terbang Subang pada pukul 1.28 petang bagi latihan penerbangan rekreasi. Untuk itu, sekian dulu laporan saya. Kembali bersama rakan setugas. Silakan. Baik, terima kasih Zana. Sementara itu, seorang penduduk sempat melihat pesawat itu hilang kawalan di udara sebelum terhempas. Cinaidi Nasiran, 55 tahun, berkata ketika itu beliau sedang menukar tayar kereta di kawasan rumahnya yang bertentangan dengan lokasi kejadian. Saya nampak dari arah timur sana. Saya tak nampak sebab saya tengah repair kereta. Bila saya dengar makin rendah-rendah tu, saya toleh ke sana lah. Toleh dah ada menjunam tu. Dia ke atas tu berpusing-pusing tak nampak lah. Cuma dia dengar enjin je menderu makin dekat. Lepas tu jatuh. Saya toleh dah jatuh bawah dah. Terdahulu, Ketua Polis Selangor Dato' Hussein Omar Khan mengesahkan kedua mangsa Daniel Ye Siang Kun 30 tahun dan Roshan Singh Raina 42 tahun maut dalam kejadian berkenaan. Jelas beliau kedua-dua mangsa dipercayai terbenam bersama bahagian kokpit pesawat sedalam lebih 2 meter di kawasan ladang kelapa sawit. Perkembangan kebakaran Flat Sri Sabah Ceras. Masalah pendawaian elektrik salah sebuah rumah di tingkat 17 Blok 70 dipercayai punca tercetusnya kebakaran di flat itu. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, Muhammad Salih Abdul mengesahkannya sekaligus menafikan kebakaran berpunca daripada percikan bunga api. Siasatan polisi kita juga mengesahkan bahawa dipercayai kebakaran tersebut disebabkan elektrikal, kan, punca disebab elektrik, ya, dan dianya tertumpu pada DB distribution board, dan kita 90% kita percayai itulah punca kebakaran tersebut. Kesemua mayat 3 remaja yang dipercayai lemas ketika mandi di Sungai Sempit, Kampung Tanjung Batu Segari, Lumut semalam ditemukan hari ini. Mayat mangsa dikenali sebagai Chew Darumaraj 14 tahun, G Sarat dan T Ashwar Pillai masing-masing berusia 16 tahun. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Saini Saidon berkata mayat mangsa pertama Chew Darumaraj dijumpai pada pukul 9.05 pagi tadi pada jarak 500 meter dari lokasi mangsa dipercayai jatuh. Mangsa kedua G Sarat pula dijumpai pada pukul 12.40 tengah hari tersangkut pada jaring nelayan. Manakala mayat T Ashwar Pillai ditemukan pada pukul 5.05 petang pada jarak 100 meter dari lokasi mangsa jatuh. Operasi pencarian digerakkan melibatkan seramai 68 anggota pelbagai agensi, antaranya bomba, polis dan Angkatan Pertahanan Awam. Semalam pihak bomba menerima maklumat berhubung kejadian pada pukul 3.26 petang. Siasatan mendapati 3 remaja berusia 14 hingga 16 tahun telah lemas ketika sedang memancing dan mandi di sungai tersebut.
Seorang lelaki warga Myanmar ditemui mati disyaki dibunuh dalam pergaduhan dengan rakan segaranya di kawasan Ladang Tembikai di Batu Tujuh, Binjol, Kuala Ketil dekat Baling, Kedah. Di Ladang Tembikai, Kuala Ketil, Kedah Ahad lalu. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat berkata pihaknya menerima maklumat daripada pengurus ladang memaklumkan pergaduhan dua pekerjanya menyebabkan seorang maut dan seorang lagi cedera. Polis yang melakukan siasatan di lubang pembuangan sampah sawit menemukan mangsa dengan 7 kesan tikaman. Mayat dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bayi Alustar untuk bedah siasat. Pengurus ladang ditahan untuk membantu siasatan kes bunuh dan dakwaan menggaji pekerja asing tanpa permit mengikut Akta Immigration 1999-63. Polis juga sedang mengesat suspek yang dipercayai terbabit dalam kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Juga di Kuala Ketil, Kedah, kegembiraan dua beradik bermain di tepi dapur rumah yang sedang dalam pembinaan berakhir dengan tragedi. Salah seorang daripadanya maut dihempap dinding simen yang tumbang secara tiba-tiba. Ketua Polis Daerah Baling, Superintenden Syamsuddin Mamat berkata ketika kejadian mangsa Wan Abdul Aziz Wan Muhammad Salahuddin 8 tahun dan adiknya Wan Muhammad Baihaki 4 tahun sedang bermain di sekitar tempat pembinaan tambahan ruang dapur rumah. Ibu mangsa yang menyedari insiden berkenaan mendapati Wan Abdul Aziz telah ditimpa dengan bata-bata dinding dan menyebabkan pendarahan keluar daripada badannya. Manakala seorang lagi anaknya yang turut ditimpa bata dinding hanya mengalami cedera ringan. Bangsa yang disahkan meninggal dunia di klinik kesihatan Tawar kemudian dibawa ke Hospital Sultanah Bayi Alustar untuk bedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Seorang pengasuh wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan menganiaya bayi perempuan minggu lalu. Tertuduh Nur Syam Ismail, 66 tahun, membuat pengakuan tersebut sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh didakwa mendatangkan kecederaan fizikal kepada bayi berusia 11 bulan itu dengan cara menampar mangsa. Perbuatan itu dilakukan tertuduh antara pukul 7.47 pagi hingga 7.59 pagi pada 5 Februari lalu di sebuah pusat asuhan di Nilai. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 31-1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak lebih 20 tahun. Mahkamah menetapkan jaminan sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan 13 Mac depan sebagai sebutan semula kes. Seorang lelaki ditahan selepas cuba melarikan diri daripada sekatan Jalan Raya SGR di kilometer 0.4 Jalan Kota Tinggi, Keluang, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Superintenden Husin Zamora berkata suspek sebelum itu dilihat dalam keadaan mencurigakan apabila membuat pusingan U ketika menghampiri SGR tersebut. Bagaimanapun, hasil tindakan pantas pasukan bahagian siasatan dan penguasaan trafik berjaya menahan suspek di persimpangan Lambu Syarat ke Kulai di Jalan Kota Tinggi, Kulai. Hasil pemeriksaan mendapati suspek berusia 30 tahun positif dadah dan turut memiliki 3 rekod jenayah narkotik. Tindakan saman dikenakan terhadap suspek kerana tidak memiliki lesen memandu. Suspek akan direman dan kes disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis sedang menyiasat kes kemalangan melibatkan sebuah kereta bernombor pendaftaran Singapura dan sebuah motosikal di kilometer 123.2 Lebuh Raya Utara Selatan, Batu Pahat 1.45 petang semalam. Kejadian tersebut tular di media sosial memaparkan penunggang dan pembonceng motosikal terlibat tercampak selepas berlanggar dengan kereta tersebut. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Commissioner Ismail Dolah memaklumkan siasatan awal merpati ketika kejadian kereta dipandu warga Singapura itu telah mengubah laluan secara tiba-tiba dan masuk ke lorong kecemasan.
Penunggang motosikal yang menggunakan lorong kecemasan gagal mengelak kereta tersebut lalu melanggar bahagian kiri kereta. Pemandu warga Singapura itu telah membuat laporan polis manakala dua individu yang menaiki motosikal terbabit masih belum membuat laporan. Pihak polis meminta individu terbabit memberi kerjasama untuk membantu siasatan mengikut Seksyen 43/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 6,000 kenderaan diperiksa di Perlis menerusi operasi musim perayaan bersempena sambutan Tahun Baharu Cina dan cuti persekolahan bermula 1 Februari hingga semalam. Daripada jumlah itu, 1,119 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ serta Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik. Ketua Bahagian Penguasa JPJ Perlis Muhammad Nazri Hamzah berkata, 8 kenderaan turut disita atas kesalahan termasuk mempamerkan nombor pendaftaran palsu dan tiada pelindungan insurans. Operasi diadakan di beberapa jalan utama termasuk Jalan Utama Changlun ke Kuala Perlis dan Jalan Cuping ke Padang Besar. 2 buah bas pekerja disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Pulau Pinang dalam ops khas bulan perayaan di Nebong Tebal semalam. JPJ Negeri dalam satu kenyataan berkata salah sebuah bas yang ditahan dipandu lelaki warga asing yang tidak mempunyai lesen memandu. Selain itu, bas terbabit juga tidak memiliki lesen kenderaan perkhidmatan awam, lesen kenderaan motor selain perakuan Puspakom tamat tempoh. Sementara itu, sebanyak 125 saman dikeluarkan JPJ Pulau Pinang menerusi op khas motosikal yang dijalankan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu semalam. Menerusinya, sebanyak 3 buah motosikal disita kerana kesalahan mengubah suai kenderaan secara keterlaluan. Majlis Pembandaran Port Dickson MPPD mengeluarkan 110 kompaun sejak 12 Januari lalu di kawasan larangan perkhemahan di 3 pantai awam Port Dickson Negeri Sembilan. Menurut Esko Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Sembilan, Nicole Tan Likun, 3 kawasan tersebut ialah Pantai Bagan Pinang, Pantai Saujana dan Pantai Cahaya Negeri. Apabila saya ditanya, saya kata ini adalah undang-undang dan peraturan dan semua rakyat Negeri Sembilan dan khususnya Negeri Sembilan harus mematuhi peraturan dan undang-undang. Jikalau nak kita buat apa-apa penambahbaikan, boleh kita cuba bincanglah dengan pemegang taruh. Tapi pada masa sekarang, tempat-tempat itu digezetkan sebagai tempat larangan untuk berkemah. Dan kita harus semua akul lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Malam Aspirasi Kebudayaan dan Kesenian Pesona PD di Port Dickson. Menteri Besar Negeri Sembilan, Dato' Seri Aminuddin Harun pada Januari lalu mengumumkan penguatkuasaan larangan berkhemah di 3 kawasan pantai awam di Port Dickson. Tular di TikTok, kononnya nilai ringgit jatuh teruk. Penghantar mendakwa ia merupakan rekod terburuk dalam sejarah negara. Dakwa hantaran itu, kadar tukaran mata wang tidak selari dengan jumlah pelaburan luar yang dicanang. Semakan Pasukan Biar Betul mendapati tuduhan itu tidak berasas. Menurut Menteri Ekonomi, kedudukan ringgit dipengaruhi pelbagai faktor luaran. Antaranya, dasar monetari Amerika Syarikat dan kelembapan ekonomi China. Tambahan pula, ringgit tak pernah pulih sepenuhnya selepas kejatuhan ketara pada 2015 disebabkan 1MDB. Namun pelbagai usaha dilaksana bagi memastikan mata wang berkenaan kekal utuh. Ini termasuk menarik pelaburan luar. Kesan positif dijangka dapat dirasai tidak beberapa lama lagi. Kita kena tumpu kepada menstrukturkan ekonomi kita supaya 3-4 tahun akan datang banyak industri-industri dan syarikat-syarikat yang boleh menawarkan potensi pulangan lebih baik, yang ini yang akan menarik minat kepada Malaysia. Lagi banyak menarik minat ke Malaysia, maka lebih banyaklah wang masuk, ringgit akan naik. Henti sebar maklumat tidak sahih. Tak perlu cetus sentimen yang hanya akan merugikan semua pihak.
penyebaran berita palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Ke-Bawah Duli Yang Mahmulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan meluangkan masa menikmati santapan minum petang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Seri Paduka Baginda terdahulu berkenan menerima menghadap Datuk Seri Anwar di Istana Negara hari ini. Menurut hantaran di Instagram rasmi, Seri Paduka Baginda kemudiannya memandu sendiri dari Istana Negara bersama Perdana Menteri ke salah satu restoran di Ibu Negara. Sebelum berangkat pulang, Seri Paduka Baginda bersama Datuk Seri Anwar turut meluangkan masa menyaksikan persembahan tarian singa. Sementara itu, Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebooknya memaklumkan sesi menghadap yang di-Pertuan Agong di Istana Negara itu adalah bagi menyembah maklum urusan kertas-kertas kabinet. Cadangan pembinaan rangkaian transi aliran ringan LRT dari Bayan Lepas ke Penang Central Butterworth perlu mendapat persetujuan Jemaah Menteri terlebih dahulu. Ketua Badi Pulau Pinang, Chow Kang Yeow berkata cadangan tersebut dikemukakan dalam rundingan pihaknya dengan MRT Corporation mengenai projek mega terbabit. Kelainan adalah sebab cadangan asal kita akhir di Komtar, tetapi dia bawa line itu ke Penang Central lah, itu tambahan lah. Projek yang dikenali sebagai LRT Bayan Lepas pada asalnya akan membongkar Komtar di Georgetown ke lapangan terbang terbangsa Pulau Pinang di Bayan Lepas. Kerajaan Madani menaikkan insentif pengeluaran getah IPG buat 2 tahun berturut-turut. Usaha itu bagi memastikan kebajikan pekebun kecil getah terbela. Seperti mana diumumkan dalam belanjawan 2024, paras harga pengaktifan IPF telah ditingkatkan kepada RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400 juta. Ini merupakan sebuah bantuan kerajaan kepada pekebun kecil getah tempatan menangani impak kejatuhan harga getah ke atas pendapatan mereka. Secara tidak langsung, bantuan ini juga memastikan hasil pengeluaran getah negara kekal anjal tidak kira perubahan harga pasaran. Sebelum ini, bantuan IPG tidak meningkat mengikuti peredaran kos sara hidup. Akibatnya, pekebun kecil getah ini hanya menambah beban kepada diri sendiri jika mereka ingin meningkatkan produktiviti. Pengambil alihan pegangan dalam UMW Holdings Berhad beri peluang kepada Saham Darby Berhad menguasai pasaran semua segmen otomotif. Kehadiran Saham Darby dalam pasaran otomotif tempatan akan diperluaskan ke pasaran pertengahan dan mampu milik. Melalui nota penyelidikan, penanalisis Kenang Research Wan Mustaqim Wan Abdul Aziz memaklumkan syarikat itu berkemungkinan mendapat manfaat daripada pelancaran beberapa kereta baru yang dijangka diperkenal menjelang April. Pasca pengambil alihan pegangan dalam UMW Holdings, bahagian pasaran Saham Darby melonjak daripada hanya 3% kepada lebih 50%. UMW Holdings akan dinyah senarai daripada Bursa Malaysia bulan ini. Kerajaan Negeri Johor akan melaksanakan inisiatif pengiklanan di kereta sewa dan taksi dalam masa terdekat. Ini sebagai usaha membantu pemandu taksi menjana pendapatan. Exco Kejuaraan Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, fokus inisiatif melibatkan kawasan penggunaan taksi yang tinggi. Ini termasuk lapangan terbang terbangsa Senai dan kompleks custom, immigration dan kuarantin CIQ serta kompleks Sultan Iskandar BSI. Mungkin untuk tahun pertama lebih kurang kita letakkan KPI kita 95 kereta ataupun kereta sewa ataupun taksi ini, dan insyaAllah dalam masa terdekat 2025-2026 kita akan tambahkan. Cuma kita fokus dulu di kawasan area yang penggunaan taksi itu lebih tinggi dan juga kawasan-kawasan
pelancongan tumpuan orang ramai. Jadi ini merupakan kali pertama satu MOU persefahaman antara PAJ iaitu Kerajaan Negeri Johor dan juga pihak pemandu teksi melalui Persatuan Teksi. Beliau berkata demikian selepas pemeteraian perjanjian persefahaman di antara pengangkutan awam Johor PAJ dan pihak pemandu teksi di Johor Bahru. Biarpun terpaksa mengikat perut, seorang ibu tabah menjaga anak lelakinya yang koma akibat kemalangan jalan raya 4 tahun lalu. Bagaimanapun, Rosma Nida Rusli, 52 tahun dari Kampung Batu 1 di Temeloh, kini hilang punca pendapatan membeli barangan keperluan kesihatan untuk Muhammad Zulkifli Anwar, 24 tahun. Menurut Rosma Nidar, anaknya memerlukan kira-kira 15 tin susu khas berharga RM100 setin setiap bulan. Saya sekarang yang paling berat saya rasa kos susu. Kos susu dengan Pampers. Itu memang saya rasa berat sangat. Sebab dulu susu taklah semahal ini. Tapi memandangkan keadaan barang semua dah naik sekarang, memang saya terasa berat. Kadang-kadang saya terpaksa ikat perut untuk belanja makan biasa. Saya redok je makan apa ada, macam telur, sardin ke. Jaranglah nak makan sedap-sedap macam orang tu, tak adalah. Saya cuma beratkan pada dia. Yang penting susu, makanan dia, saya nak tengok dia seperti semula. Mereka kini menerima bantuan bulanan RM500 daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan RM300 bantuan zakat. Selain anak sulung yang banyak membantu pelanjaan keluarga, orang ramai yang ingin membantu mengurangkan beban keluarga ini boleh menyalurkan sumbangan ke akaun yang tertera. Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah Kedah menerima peruntukan keseluruhan berjumlah RM250,000 daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah bagi program Mentor Menti di bawah program peningkatan pendapatan PPP tahun ini. Kedah kini mempunyai 3 mentor dan 25 menti yang berdaftar dengan peruntukan perbelanjaan keseluruhan sebanyak RM250,000. Pengurus Besar Kedah Isma Suhaimi Sharif berkata setiap menti yang terpilih diberi bantuan maksimum sebanyak RM10,000 merangkumi kos latihan, kursus dan peralatan. Jelasnya, mentor akan membekalkan semua peralatan dan akan memantau setiap menti di bawah mereka. Di bawah program berkenaan, bantuan merangkumi peralatan, latihan dan kursus yang dikendalikan oleh mentor secara one-to-one coaching. Beliau berucap demikian pada majlis perasmian dan penyerahan peralatan bagi program peningkatan pendapatan PPP Mentor Menti di Darul Aman Golf Club, Jitra. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badli Shah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin berkenan berangkat ke majlis Lunar New Year Parade di Alustar, Kedah. Turut berangkat Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahida Muhammad Arif. Berangkat sama dua anak anda baginda Tunku Sulaiman Badli Shah dan Tunku Zara Bahyah. Tengku Sarafuddin Badli Shah dan Cik Muda Zahida turut berkenan menyaksikan tarian singa dan seterusnya menyalakan mercun pada acara kemuncak sambutan. Baginda berdua turut menyampaikan ampun kurnia angpau kepada rakyat jelata yang turut hadir. Bersempena cuti sekolah, Majlis Pembangunan dan Keselamatan Kampung MPKK Semut Gatal mengajukan pertandingan memancing di talian air Pida 2 Cangkat Jawi Perlis. Ia dianjurkan dengan kerjasama MPKK Padang Besar Behor, Mentalun, Cangkat Jawi dan Telaga Haji Latif. Adun Guar Sanji Muhammad Rizwan Hashim memaklumkan program itu bagi menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat daripada kanak-kanak hingga warga emas menerusi program secara santai. Ini juga membolehkan MPKK memainkan peranannya sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri. Pertandingan melibatkan penyertaan lebih 100 peserta.
Sukan Kejohanan Badminton Berpasukan Asia BATC 2024. Skuad lelaki kebangsaan memulakan kempen dengan langkah kanan selepas mudah mengecewakan Brunei 5-0 dalam perlawanan kumpulan B di Pusat Convention Setia City hari ini. Dalam aksi tersebut, pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong hanya memerlukan 23 minit untuk memberi mata pertama selepas menewaskan Kan Kah Kit dalam permainan straight set 21-7, 21-11. Kegembiraan pasukan negara diteruskan. Pemain perseorangan negara Leong Jun Hao yang menampilkan aksi berbisa menempaskan Marhanif Ali 21-5, 21-6. Mata ketiga Malaysia diraih menerusi pemain perseorangan Eugene Yu yang tidak berdepan masalah menewaskan Matthew Minggat 21-8, 21-4. Dua lagi mata pasukan lelaki negara diperoleh menerusi gandengan Chung Honjan, Muhammad Haikal Nazri dan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani yang melakar berjaya menewaskan lawan masing-masing. Tiada keperluan untuk mendapatkan jurulatih baharu Harimau Melaya. Itu tegas Naib Presiden FAM Dato' Muhammad Yusof Mahdi biarpun skuad bimbingan Kim Pan Gon gagal mara ke peringkat 16 terbaik pada Piala Asia baru-baru ini. Jelas beliau, skuad Harimau Melaya telah mempamerkan peningkatan positif sejak berada di bawah bimbingan Pan Gon. Saya fikir tak mungkin persatuan bola sepak Korea panggil dia balik dalam keadaan kita memerlukan ataupun usaha yang telah dilakukan di Bangun ini menampakkan perubahan yang agak ketara. Jadi kita pun telah sambung kontrak di Bangun ni. Kalau Korea nak ambil kan, kita pun akan tak fikir dia boleh ambil lah dalam keadaan sekarang ni. Dan perancangan kita dengan Bangun ni panjang sebenarnya. Jadi kita harap sebenarnya kita lebih berharap World Cup qualifier ni pasukan kita akan lebih bersedia. Mungkin apa yang berlaku di Asian Cup ini akan menjadi satu camaran baru. RM10,000 bakal menjadi habuan untuk atlet Johor yang berjaya meraih pingat emas pada Sukan Malaysia Sukma 2024 di Sarawak Ogos ini. Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Ghazi berkata ganjaran itu meningkat RM7,000 berbanding ganjaran RM3,000 yang ditawarkan sebelum ini. Insentif khas RM5,000 juga akan diberikan kepada jurulatih yang berjaya membantu atletnya memperoleh pingat emas pada tamasya tersebut. Yang dia nak umumkan RM3,000. Setuju ke tidak? Saya pun tak setuju, tuan-tuan dan puan. Macam rendah sangat, Datuk Azam. Itu mungkin juara peringkat daerah bolehlah dapat RM3,000. Untuk atlet Johor yang meraih pingat emas, kita akan bagi RM10,000. Beliau berkata demikian semasa Majlis Countdown Sukma 2024 di Larkin, Johor Bahru. Berita tengah malam berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan. Assalamualaikum.